Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 Mei bersama saya Nosha Muhammad Amin. Polis dan Angkatan Tentera Malaysia akan membuat rondaan ketika perayaan Aidilfitri bagi memastikan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB kekal dipatuhi. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata ia bagi memastikan mereka yang menyambutnya mematuhi langkah penjarakan sosial serta larangan perjalanan rentas negeri kecuali mereka yang mendapat kebenaran pihak berkuasa. Kalau banyak kereta, berkemungkinanlah ramai orang. Jadi pihak polis akan menyiasat lebih lagi berapa jumlah yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi saya nak beri ingatan ini bahawa pihak polis dan Angkatan Tentera telah pun bersetuju untuk bergerak sewaktu hari raya pertama dan juga hari raya seterusnya bagi memastikan SOP dipatuhi. Malaysia mencatatkan 31 lagi pesakit sembuh sepenuhnya menjadikan jumlah keseluruhan yang pulih dari jangkitan wabak itu ialah 5,646. Setakat tengah hari tadi, 37 lagi kes COVID-19 baru dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan yang dicatatkan adalah sebanyak 6,978. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, jumlah kes aktif COVID-19 setakat ini adalah 1,218 kes. Ingin dimaklumkan daripada 37 kes baru yang dilaporkan, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 35 kes adalah penularan tempatan, di mana 22 kes adalah bukan warga negara Malaysia. Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu menegaskan sokongan terhadap Perikatan Nasional dan langkah meninggalkan PH dan membentuk gabungan baru jelas dan tidak perlu dipertikaikan. Dalam satu kenyataan bersama, 27 anggota MPT dan pengerusi negeri berkata keputusan itu dibuat dalam mesyuarat MPT pada 23 Februari yang lalu. Kenyataan itu dibuat sehari selepas pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad menegaskan parti itu masih bersama PH. Dalam pada itu, kenyataan itu berkata Bersatu setuju menyertai PN demi kesejahteraan rakyat dan kestabilan politik negara. Antara pemimpin Bersatu yang mengeluarkan kenyataan bersama itu ialah Naib Presiden Abdul Rashid Abdul Rahman, Naib Presiden dan Pengerusi Selangor Abdul Rashid Al-Sari, Ketua Wanita Rina Harun, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin dan Ketua Penerangan Razi Jidin. Antara pemimpin Bersatu yang tiada dalam senarai ialah Dr. Mahathir Mohamad serta anggota MPT iaitu Kadir Jasing, Tariq Ismail, Mazli Malik dan Ketua Pemuda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Selepas penangguhan demi penangguhan, terutamanya ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP, perbicaraan kes rasuah berkait dana 1MDB bekas Perdana Menteri Najib Razak bersambung semula tengah hari ini. Ketua Pendakwa Raya Gopal Sri Ram hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa pihaknya akan memfailkan prosiding menghina terhadap Najib Razak berhubung satu artikel. Sri Ram berkata artikel yang memetik Najib itu mengandungi tuduhan sangat serius bahawa perbicaraan kes 2.28 bilion ringgit yang sedang berjalan ini sebagai tidak adil. 4 Mac lalu, Reuters melaporkan Najib berkata beliau berharap akan muncul suasana yang lebih kondusif untuk mendapat perbicaraan yang adil dengan perubahan pemerintahan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Kerajaan PH runtuh pada akhir Februari dan digantikan oleh kerajaan PN yang turut disertai UMNO. Sementara itu, anak tiri Najib Rizal Aziz sedia tampil memberi keterangan pada perbicaraan kes rasuah bapa tirinya. Oleh yang demikian, pihak pendakwaan memberitahu mahkamah bahawa mereka akan mengemukakan permohonan untuk menambah Rizal ke dalam daftar saksi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini juga memberi kebenaran untuk kerajaan melucut hak kira-kira RM600,000 daripada Rizal Aziz sebagai sebahagian daripada penyelesaian kes pengubahan wang haramnya. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membenarkan kerajaan menyita wang tunai pelbagai mata wang yang sebelum ini dirampas di rumah Rizal, ibunya Rosmah Mansor dan bapa tirinya Najib Razak.
Keputusan hari ini berkaitan saman pelucut hakkan 1MDB bernilai 31 juta ringgit terhadap Reza dan 17 lagi defendant. Antara defendant lain adalah Najib dan Rosmah. Keputusan itu membenarkan kerajaan melucut hak RM537,000, £2,700 dan RM2,870,000 Sri Lanka yang dirampas dalam serbuan pada 17 Mei 2018. Timbalan Pendakwa Raya Fatin Hadni Khairuddin memberitahu hakim susulan penyelesaian melepaskan tanpa membebaskan DNAA yang dicapai minggu lalu, Riza setuju untuk kerajaan melucut wang yang dikaitkan dengannya di Malaysia dan Amerika Syarikat. Peguam Syairah Hanafiah dan Azrul Zulkifli Stock yang masing-masing mewakili Najib serta Rosmah dan Riza mengesahkan mereka tidak membantah keputusan itu. Pada 14 Mei lalu, Mahkamah Session Kuala Lumpur berkata, persetujuan itu dicapai antara pihak Riza dan pendakwaan dalam 5 pertuduhan pengubahan wang haram. Dalam persetujuan itu, Riza dilepas tanpa dibebaskan atas pertuduhan itu dengan syarat memulangkan semula aset dari luar negara dengan nilai anggaran RM465.3 juta. Prihatin dengan usaha kerajaan memerangi wabak coronavirus COVID-19, Harvey Norman Malaysia tampil memberikan sumbangan kepada kaki tangan Hospital Kuala Lumpur. Baru-baru ini, syarikat peralatan rumah dan barangan elektrik itu mengambil inisiatif menyumbangkan pek juadah berbuka puasa dan komputer riba untuk kegunaan hospital itu. Dalam situasi yang cukup mencabar ketika ini, petugas barisan hadapan di hospital antara yang berkhidmat tanpa henti, terutama di bulan Ramadan. Harvey Norman Malaysia mahu turut meringankan beban ini dalam memberikan 300 juadah pek berbuka puasa. Obviously, we're in very challenging times and the hospital here is doing a fantastic job. So as part of our corporate responsibility, we're obviously trying to help out and they have a lot of employees here, so we just want to help the frontline workers who are keeping us all safe. And so we have some laptops here, we have some buka puasa meals. We just want to be part of the community. We're all in this together, as you know, so in our hearts we need to help out, of course. Martin berkata, sumbangan itu adalah sebahagian tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat dalam kesediaan untuk membantu pihak yang memerlukan. Beliau turut menyerahkan 10 unit komputer riba untuk kegunaan Hospital Kuala Lumpur. Voucher hadiah bernilai RM15,000 turut disumbangkan untuk menambah keceriaan buat petugas barisan hadapan hospital. Harvey Norman yang baru saja membuka kembali 24 rangkaian cawangannya setelah Perintah Kawalan Pergerakan PKP turut memberi alternatif kemudahan membeli belah dalam talian. We're lucky our company is an omni-channel company. So we have 24 stores, but we also have a very developed online business. So our shoppers have a choice. They can still go to our stores. They're all open again now. They're mainly trading quite long hours also, 7 days a week. And our stores are also set up, because they're big stores, where we can have social distancing issues looked after. They're very safe. We obviously follow the SOP very carefully. But if people don't want to go to a store, of course they can shop online. And the great thing is the pricing is exactly the same. So, you get the same deal. Harvey Norman memberikan pengalaman pelanggan yang unik dengan produk elektrik, komputer, perabot dan perkakasan tempat tidur di bawah satu bumbung. Selain dari barangan berkualiti tinggi dan rangkaian produk yang komprehensif, Harvey Norman juga menawarkan polisi jaminan harga di mana pelanggan boleh mendapatkan pengembalian wang sebanyak 10% dari perbezaan harga sekiranya mendapat harga yang lebih rendah di tempat lain. Polisi pertukaran dan pengembalian wang, tempahan produk, perkhidmatan penghantaran segera dan jaminan yang diperluaskan untuk pelanggan untuk berbelanja dengan yakin bersama syarikat itu. Untuk maklumat lanjut, bolehlah melayari www.harveynorman.com.my. Baiklah, sekian sahaja dari saya Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kintv.com/bm. Salam Ramadan dan jumpa lagi.